السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, seperti yang kita sebutkan pada pagi semalam, insya-Allah hari ini adalah hari yang terakhir kita membicarakan tentang Suratul Al-Kahfi, yang mana kita akan mulakan tajuk yang baru pada hari Khamis, tadabbur surah Yasin. Dan pada hari Jumaat pagi saya akan serahkan nota surah Yasin kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum itu kita lihat pada tajuk yang terakhir pada pagi ini tentang Suratul Al-Kahfi. Jika semalam kita telah mengetahui bagaimana kita boleh menggunakan kaedah melihat pembukaan dan penutupan bagi Suratul Kahfi, maka pada pagi ini ada satu lagi maklumat yang boleh kita gunakan, iaitu kita mencari apakah ciri-ciri khusus yang ada pada surah Al-Kahfi. Tapi kaedah ini dia memerlukan banyak kepada kajian lah, sebab kita perlu membuat perbandingan antara maklumat yang ada pada surah-surah yang lain dengan Suratul Kahfi. Jadi dapatan dia setelah merujuk kepada beberapa rujukan, didapati surah Al-Kahfi ini dia mempunyai beberapa ciri-ciri yang khusus, yang mana setelah kita tahu ciri-ciri khusus ni, nanti akan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan memahami kenapa Nabi SAW menyuruh kita, menggalakkan kita membaca surah Al-Kahfi ini setiap hari Jumaat. Kadang-kadang kita baca kejar fadilat tanpa kita mengetahui kenapa surah itu fadilatnya seperti itu. Contoh, orang membaca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Kenapa? Kerana fadilat dia boleh mengelakkan daripada azab kubur. Kenapa surah lain tak boleh mengelakkan daripada azab kubur? Mesti ada sebab. Jadi sebab itulah kita akan dapat ketahui jika kita melihat keseluruhan ayat yang berada pada suratul Mulk. Begitu juga maklumat yang sama yang ada pada Suratul Kahfi. Kenapa Nabi meminta kita membaca daripada setiap minggu? Jadi kalau semalam kita dah dapat sedikit sebanyak jawapan apa perkaitan baca Suratul Kahfi dengan memberikan perlindungan kita daripada Dajjal, jadi pada pagi ini kita ambil lagi satu maklumat akhir, kita melihat Suratul Kahfi ini apakah keistimewaannya dari sudut ciri-ciri yang khusus. Saya akan bentangkan lebih kurang dalam 8 ciri. Nota ni nanti saya bagi kemudian pada tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya selitkan dekat nota surah Yasin, insya-Allah. Baik, ciri yang pertama, surah Al-Kahfi ini adalah surah yang paling banyak di dalam Al-Quran menggunakan kalimah ladun. Ladun maksudnya adalah dari sisi. Okey. Dalam Quran ada dua perkataan kita boleh guna kalau nak sebut di sisi. Sama ada kita boleh menggunakan kalimah inda atau kita boleh menggunakan kalimah ladun. Dua-dua tu boleh guna. Tetapi jika Allah memilih untuk menggunakan kalimah ladun, ia ada perbezaan dengan menggunakan inda. Okey, maklumat ni sebenarnya dah ada dalam nota tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah belajar awal-awal dulu, tapi untuk saya sebutkan siri akhir ni, kita sebutlah sedikit pengulangan. Okey. Apa beza ladun dengan inda? Dua-dua maksud di sisi. Okey, di sisi siapa? Di sisi Allah. Contoh. Okey, kenapa nak bincang di sisi ni? Kerana kalau Allah guna ladun, ia lebih mendalam maknanya daripada hanya menggunakan inda. Inda di sisi juga.
ladun di sisi juga. Cuma kalau Allah guna ladun, apa yang ada di sisi Allah tu dia berada pada mula sampai lebih-lebih. Dia macam tu. Kalau Allah guna indah di sisi, tidak semestinya sesuatu yang di sisi itu dia ada ketika itu. Boleh faham? Jelas tak? Kalau Allah guna ladun, sesuatu itu dia sudah ada pada permulaan sampailah bila-bila. Ataupun kita kata nak sesuatu, benda tu ada sekarang. Maksud dia macam tu. Tapi kalau guna indah, boleh jadi benda tu tak ada sekarang. Okey, jelas itu perbezaan antara indah dan ladun. Okey. Surah Al-Kahfi ni surah yang paling banyak berbanding surah-surah yang lain yang menggunakan perkataan ladun. Ada 4 kali. 4 kali ni kita boleh jumpa pada ayat nombor 2, ayat nombor 10, ayat nombor 65 dan ayat nombor 76. Daripada 4 kali ni, 3 daripadanya memang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok contoh ayat. Kita jangan bimbang kerana maklumat tu ada dalam nota. Okey, kita tengok contoh ayat yang kedua. Jumpa tak perkataan min ladunhu. Ladunhu. Okey, ayat nombor 2 Allah kata azab yang pedih tu, Allah nak kata azab yang pedih tu ada pada Allah tu, Allah gunakan min ladunhu. Maksudnya bila-bila Allah boleh kena azab, azab tu sudah sedia ada. Itu maksudnya min ladunhu. Okey. Kita tengok ayat nombor 10, iaitu doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi ketika nak masuk ke dalam gua. Dia kata rahmatmu ya Allah min ladunka. Faham ya? Mereka minta rahmat, dia kata rahmat yang ada pada sisimu, tapi tak guna indah, guna ladun. Okay. Kita ambil contoh lain pada ayat nombor 65. Ayat nombor 65 kisah Khadir alaihi salam dengan Nabi Musa, dan ayat nombor 76 adalah kisah Nabi Musa juga. Okay, ini satu ciri yang membezakan dengan surah-surah yang lain. Okay. Jelas tuan-tuan untuk nombor 1. Okay, kita tengok ciri nombor 2. Ciri yang kedua, Suratul Kahfi ni adalah salah satu surah di dalam Quran yang paling banyak menggunakan istilah kalimah ra, shin, dal. Rasyada. Ada 2 surah saja dalam Quran yang paling banyak menggunakan kalimah rasyada, rasyada, rasyada. Yang surah lain tu adalah surah Jin. Sebab itu siapa yang baca surah Jin, dia akan kenal jin tu siapa. Dia akan jadi seorang yang berani kepada jin. Tak ada apa pun jin ni sebenarnya. Sebab jin, kalau baca surah Jin, jin cerita tentang jin kepada Nabi SAW. Hakikatnya jin ni apa? Okey. Jadi surah Jin dengan suratul Kahfi ni, mereka 2 surah ni dia sama-sama menyebutkan paling banyak kalimah rasyada, iaitu petunjuk, iaitu kebenaran. Kenapa? Kenapa kalimah ni duduk dalam suratul Kahfi? Kenapa tak banyak surah lain? Mesti ada sebab. Okey, ada 4 kali. Dalam suratul Kahfi kita akan jumpa perkataan rasyada, ru'ut dia rasyada tu ada pada ayat nombor 10, ayat nombor 17, 24 dan 66. Nanti tu saya cari maklumat tu ada pada ayat tu. Okey, dah jelas. Okey, saya tunjukkan contoh dia. Okey. Ayat nombor 10. Okey, tapi sebelum tu izinkan saya terang dulu. Rasyada tu apa? Okey, sebenarnya kita dah belajar pun, tapi tak apa, saya ulang balik. Mengulang ni sangat baik. Teknik yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Okey. Kalau kita jumpa perkataan rasyadu ataupun rusdu, ia sebenarnya lawan bagi perkataan al-ghayyu, sesat. Jadi kalau kata sesat, al-ghayyu lawannya apa? Ar-rusydu. Jadi kalau Allah gunakan perkataan rasyada,
Ia nak menunjukkan kepada makna petunjuk ataupun kebenaran. Jadi surah Al-Kahfi ni surah yang banyak menggunakan rasyada. Maknanya surah tu dia nak bagi tahu tentang adanya petunjuk, adanya kebenaran dalam surah itu. Okey, kita tengok contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Kita pernah belajar sebelum ni, ayat 256 yang Allah sebut lawan perkataan rasydu tu lawannya apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jumpa tak perkataan al-ghayy kat situ? Jadi Allah kata Islam ni telah jelas kebenarannya, petunjuknya berbanding dengan kesesatan. Okey. Jelas dalam puan faham tentang perkataan rasydu? Okey. Maknanya kenapa Nabi suruh kita baca setiap minggu? Itu persoalannya. Antaranya kita kata, surah Al-Kahfi ni surah yang banyak menunjukkan kepada petunjuk kebenaran, elak kita daripada kesesatan. Okey, kita tuan dapat maklumat ni, nanti tuan tahulah hikmah kenapa Nabi suruh membaca. Okey. Kita dah sebut sebelum ni, kalau jadi perbezaan lah sama ada Allah guna rusydu ataupun Allah guna ar-rasyadu. Dua tu berbeza lah. Kalau Allah guna ra berbaris di atas, dia merujuk kepada petunjuk kebenaran tentang kebaikan di akhirat. Tapi kalau Allah guna rusydu, ra berbaris di depan, merujuk kepada dunia dan akhirat. Okey, kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh. Kalau kita tengok dekat surah Al-Kahfi tu, contoh kita baca ayat nombor 10. Penghuni gua tu, ketika dia nak masuk ke dalam gua, dia dah cakap dah. Doa dia, wahai lana min amrina rasyada. Dia minta petunjuk kepada Allah. Kami pilih nak masuk dalam gua ni, ya Allah, kau bantulah kami, uruskanlah kami untuk kami mendapat rasyada. Okey, begitu juga pada ayat nombor 17. Tuan-tuan juga jumpa pada ayat nombor 24. Dan tuan-tuan juga jumpa pada ayat nombor 66. Iaitu kisah Nabi Musa. Okay, sedikit sebanyak tuan-tuan dah dapat ciri nombor 2. Okay, saya tunjukkan dalam surah Jin. Okay, dalam surah Jin, kita akan jumpa perkataan Ra Shim Dal tu ada pada 4 ayat juga. Ayat nombor 2, 10, 14 dan 21. Nanti tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan cari ayat ni. Okey. Cuma Suratul Kahfi ni dengan surah Jin, surah Kahfi ni dia lebih tinggi lagi, sebab walaupun jumlah sama 4 lawan 4, tapi dekat Suratul Kahfi ni 3 daripada rasyada tadi semua dinisbahkan kepada Allah. Tapi surah Jin ayat 2 je yang dia direct nisbahkan kepada Allah. Saya tunjukkan contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, tengok, ini adalah ayat nombor 2 surah Jin. Jin, dia cerita kepada Nabi, dia cakap apa? Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Jin, setelah dia dengar Nabi baca Quran, dia pun cakap, Quran tu adalah kitab yang memberikan petunjuk kepada rusydi. Dia kata, memberi petunjuk kepada apa? Rusydi, iaitu kepada kebenaran. Okey, jelas dalam membuat. Jumpa perkataan rusydi dalam surah Jin. Kita boleh tengok juga pada ayat nombor 14. Okey, jelas ya? Saya tak perlu ulang panjang. Begitu juga kita akan jumpa pada surah Jin ayat nombor 21. Okey, saya pergi ciri nombor 3. Surah Al-Kahfi merupakan di antara 2 surah yang ada menggunakan perkataan multahada. Tak ada dalam surah lain. Al-Baqarah tak ada. Ada dekat dalam surah Al-Kahfi. Perkataan multahada. Multahada bermaksud tempat untuk kita berlindung. Okey, multahada dia macam perkataan lahat. Multahada kan ada kata orang kata, kenapa buat liang lahat? Kenapa jenazah dia buat liang lahat dalam umat? Kenapa dia buat liang lahat? Apa fungsi lahat tu? Okey, jadi perkataan multahada, tempat berlindung ni hanya ada pada 2 tempat saja di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Jin,
satu lagi dalam suratul Kahfi. Okey. Dalam suratul Kahfi kita akan jumpa pada ayat nombor 27. Ini ayat dia. Ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah Allah perintahkan Nabi baca Quran tu, tilawatul Quran, sampaikan Allah mengatakan walan tajida min dunihi multahada. Tidak akan ada sama sekali tempat perlindungan selain dari Allah. Maknanya, kenapa baca suratul Kahfi tiap-tiap minggu? Kita tahu dah. Oh, kita belajar suratul Kahfi satu-satunya surah yang Allah kata tak ada multahada lain. Allah je. Maknanya kita yang baca suratul Kahfi tu, sebenarnya kita mencari apa? Kita mencari apa? Bukan cari pahala je baca. Tapi sebenarnya kita seolah-olah setiap minggu kita kata, Allah, Engkaulah tempat kami berlindung, ya Allah. Engkaulah multahada, ya Allah. Sebab tu kita kena belajar maklumat ni. Jadi kita baca setiap minggu minta Allah lindung daripada satu Jumaat kepada satu Jumaat kepada satu Jumaat. Begitu juga ada dalam surah Jin. Dalam surah Jin ni, Nabi Allah perintahkan untuk menyebutkan Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Nabi mengatakan, aku sama sekali tidak akan dapat tempat perlindungan selain daripada Allah. Maknanya Rasul sendiri mengatakan bahawa Nabi pun kata tak ada tempat lain nak berlindung multahada, hanya pada Allah je. Begitu juga dalam surah Jin. Maknanya tak perlu takutlah pada jin tu. Betul tak? Allah multahada. Jin tu sendiri pun berlindung kepada Allah. Okey, jelas tuan-tuan, nampak sedikit maklumat kenapa kena baca suratul Kahfi setiap minggu. Kerana dia ada kaitan dengan tempat berlindung. Okay. Ciri yang ketiga, suratul Kahfi ni adalah surah yang paling banyak bersama dengan surah Al-An'am yang paling banyak menyebut tentang rahmat. Dia ada 3 surah dalam Quran banyak sebut tentang rahmat. 3 surah. Surah yang paling banyak adalah surah ini. Surah yang paling banyak adalah surah Al-A'raf, ada 7 tempat. Tetapi surah yang kedua banyak, 6 kali sebut rahmat, surah Al-An'am. Dia sama juga dengan suratul Kahfi. Jadi surah Kahfi ni surah yang sebut paling banyak, kedua paling banyak selepas Al-A'raf dengan Al-An'am, ada 6 kali. Kita tengoklah ayat nombor 10, 16, 58. Waktu kita agak pendek, sudah 17 minit ni. Jadi daripada maklumat ni kita dapat apa? Kenapa kita perlu baca suratul Kahfi setiap Jumaat? Kita dengar, kita ingat, oh, surah Kahfi ni surah yang paling banyak menyebut tentang rahmat selepas surah Al-A'raf. Jadi kita pun baca. Jadi apabila kita faham, kita rasa seronok nak baca. Oh, kita nak cari rahmat, kan? Kenapa kau ni baca tiap-tiap minggu? Kawan kita tanya. Oh, kerana surah ni surah yang banyak sebut tentang rahmat Allah, ada 6 kali. Kita tengok nombor 2 paling banyak selepas surah Al-A'raf. Tuan-tuan, kita boleh tengok contoh lah. Sebab waktu kita agak pendek. Okey, saya tunjukkan satu contoh rahmat. Tuan-tuan, Ashabul Kahfi kan dia minta lindung pada Allah. Allah bagi rahmat dia dengan rahmat apa? Allah tidurkan dia 300 berapa tahun? 9 tahun. Tu tak ingat tak Zulkarnain? Setelah dia berjaya membina tembok yang kukuh tu, dia cakap apa? Ini siap tembok ni adalah rahmat Allah. Maknanya tu besar rahmat Allah ni. Jadi kita baca suratul Kahfi ni seolah-olah kita ingat balik kisah Zulkarnain. Sebab rahmatlah Allah boleh lindung daripada Ya'juj dan Ma'juj. Sebab rahmat Allah lah pemuda-pemuda tu Allah lindung, ditidurkan 309 tahun. Jadi bila kita baca suratul Kahfi ni seolah-olah kita minta rahmat dari Allah. So Allah akan bagi perlindungan kepada kita. Seperti mana Ashabul Kahfi dan sebagainya. Okey, tuan jelas tuan-tuan untuk ciri ketiga ni saya kena lajukan lagi. Ya, kecuali tuan bagi saya waktu kecemasan Ciri kelima, surah yang paling banyak menggunakan kalimah rafaqah. Rafaqah ni dia dikaitkan dia dengan manfaat, kebaikan 3 kali. Kita boleh jumpa dekat ayat 16, 29 dan 31. So saya tak perlu bacakan ayatnya, nanti tuan boleh tengoklah contoh dia. Okey, ciri yang keenam. Ni menarik.
satu-satunya surah yang ada menggunakan kalimah al-walayah. Ingat lagi tak? Tuan-tuan tak bantu duduk dalam negeri mana ni? Wilayah persekutuan. Okey. Quran ada beza kalau guna wilayah dengan walayah. Satu-satunya surah yang ada menggunakan kalimah walayah. Walayah tu apa? Okey, ni maksudnya. Kalau Allah gunakan huruf waw bagi atas walayah, walayah tu ia merujuk kepada pertolongan. Kalau Allah menggunakan wilayah, Allah menyebut tentang pemerintahan dan kekuasaan. Jadi tuan-tuan ni berada dalam negeri wilayah. Patutlah tuan-tuan berkuasa. Contohlah gurau je. Okey. Tapi Allah gunakan walayah. Maksudnya surah ni surah yang menunjukkan kepada memberikan pertolongan. Tuan-tuan nampak? Tadi multahadah. Lepas tu pula al-walayah. Lepas tu pula ar-rusydu. Lepas tu pula rafaqah. Okey, kita dapat dah sedikit sebanyak jawapan. Kenapa nak kena baca surah Kahfi setiap minggu? Kerana yang boleh memberikan walayah adalah Allah. Okey. Kenapa nak minta al-walayah pada Allah? Zaman sekarang ni zaman yang macam-macam. Iman boleh tergugat. Macam-macam lah. Jadi, baca suratul Kahfi. Okey. Kemudian, ciri nombor 7. Surah yang paling banyak menyebut tentang pengetahuan Allah secara langsung. Maksudnya Allah nak bagi tahu. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Ada 7 kali. Tetap boleh tengok. Pada maklumat-maklumat ni, tak apa nanti saya berikan nota ni pada tuan-tuan dan perempuan. Dan surah Al-Kahfi, surah juga yang banyak menyebut tentang Allah itu maha mengetahui, tapi secara tidak jelas, tapi maksudnya macam tu. Ada lebih daripada 10 tempat. Okey. Last kali, tak apa ni saya tinggalkan. Okey. Ciri ketujuh, suratul Kahfi, surah yang paling banyak menyebut tentang lupa. Kau tanya, surah apa paling banyak sebut tentang lupa? Suratul Kahfi. Okey, jelas kan? Kenapa? Nak menunjukkan lemahnya manusia ni. Lemahnya manusia ni. Jadi kalau dia baca suratul Kahfi, dia akan ingat tentang kelemahan manusia, minta lindung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan last kali, suratul Kahfi surah yang paling banyak gunakan istilah kami. Surah yang banyak guna Allah ketika dia nak katakan tentang dirinya, dia kata kami. Seperti mana Allah kata, kami kelilingkan, kami kuatkan. Dia banyak guna istilah kami. Kami ni membawa makna keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan last kali, antara kelebihan baca suratul Kahfi, Allah akan bagi sinaran cahaya di antara 2 Jumaat. Bila kita baca satu Jumaat kepada Jumaat, Allah bagi cahaya selama 1 minggu. Seperti mana hadis yang kita baca sebelum ni, riwayat Al-Hakim. Last kali, ni dah banyak kali last dah ni. Yang ni memang final last lah. Okay. Daripada ciri-ciri tadi, kita dapat mengetahui tujuan suratul Kahfi adalah surah yang Allah nak kita carilah Allah. Kembalilah pada Allah. Kenapa? Tadi kan kita sebut kan, Allah tempat perlindungan, Allah walayah, Allah lah yang boleh membagikan kita kebenaran, lawan kita daripada kesesatan dan sebagainya. Allah lah yang lebih mengetahui kita ni manusia lemah, banyak lupa, tambah lagi Melayu. Buang je. Okey. Jadi surah ni kalau kita baca dia seolah-olah 110 ayat tu kita minta, ya Allah jagalah aku, ya Allah jagalah kami, ya Allah daripada mana-mana bahaya, fitnah, ujian agama, ujian macam-macam ujian sekarang, ya Allah jagalah kami, ya Allah. Itulah suratul Al-Kahfi. Okey, selesai dah tuan-tuan dan perempuan. Tamat penjelasan kita suratul Kahfi. Kita jumpa insya-Allah hari Khamis. Jadi besok saya minta cuti 1 hari sebab saya kena ke Pulau Pinang bentang ada satu convention kekeluargaan peringkat negeri Pulau Pinang. Saya kena present 3 jam 9 pagi. Jadi saya tak sempat nak pergi. Kalau subuh nak pergi sana tak sempat sebab nak tunggu kita terbang tak siap-siap lagi. Ya, nak naik helikopter pun bimbang juga sebab banyak yang jatuh. Jadi saya minta cuti lah pada tuan-puan. Besok pagi hari Khamis kita mulakan dengan surah Yasin insya-Allah. Hari Jumaat saya bawa nota surah Yasin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.